Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. So, saya kira masih belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua penonton yang bersama dengan kita di Art Per Khabar yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Okay, untuk makluman, saya Muhammad Zuliani bin Sarpin, merupakan curator bagi cawangan pembangunan usahawan dan industri Balai Seni Negara, di mana di bawah program saya yang dulu dikenali sebagai cawangan Art Governance, kita membuat pelbagai program yang berkaitan dengan pembangunan industri. Itu antara program yang popular yang saya kira anda-anda semua telah dengar sebelum ni adalah program Young Art Entrepreneurs, iaitu program keusahawanan seni muda. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang program itu, dan untuk makluman, program YAE ini adalah merupakan salah satu program yang diberi tanggungjawab kepada cawangan kami untuk dilaksanakan, dan kita ada beberapa program-program penting, dan ia bukanlah program utama, namun ia telah berjaya memberi impak yang sangat baik kepada industri seni kita, di mana pelukis-pelukis muda telah berjaya menyertai seramai 49 orang daripada tahun 2017 hingga 2019. Sebelum saya mengomel dengan lebih panjang, dengan lebih lanjut, saya harap tuan-tuan dapatlah sharekan video ni, sharekan live ni kepada khalayak, biar input daripada kerajaan ini sampai kepada semua, biar sampai kepada semua masyarakat dan tahu apa yang sedang Balai Seni Negara usahakan. Okay, mohon share dulu. Lain macam lah, suruh share dulu ni. Okay. Untuk makluman, saya tidaklah berseorangan di sini. Saya juga ada bersama dengan saya alumni iaitu saudara Mohsin, Abdul Mohsin Aminuddin, dan beliau sendiri akan berkongsi pengalaman beliau sepanjang berada di dalam program Young Art Entrepreneurs, merupakan alumni yang pertama. So kita suruh dia cakap hi dulu dekat dia. Okay, alright. Hai, Assalamualaikum. Ya. So nanti kita akan continue. Alright. So nampak kita tidak keseorangan. Okay, right. So sharekan dulu bagi ramai sikit tengok, biar semua orang tahu, dan at least kita dapat maklumat dan manfaat daripada program yang kita jalankan. Okay, untuk makluman, program ini merupakan inisiatif daripada Balai Seni Negara, merupakan satu inovasi yang dibuat oleh Balai Seni Negara memandangkan berdasarkan kepada Akta 2011, iaitu Akta 724, Lembaga Pembangunan Seni Visual, iaitu Balai Seni sepatutnya menjadi katalis kepada pengembangan seni di Malaysia. Jadi ada pelbagai aktiviti dan program boleh dijalankan, dan Balai Seni Negara seperti yang kita tahu, kita melakukan pelbagai program, antaranya adalah pameran, kita ada bahagian koleksi dan konservasi, kita ada aktiviti jaringan dan pendidikan, dan inovasi itu adalah program ini, iaitu Young Art Entrepreneurs, iaitu program keusahawanan muda yang dimulakan pada tahun 2017. So untuk makluman hadirin, mana ada hadirin dekat sini? Okay, untuk makluman anda di sana yang sedang menyaksikan secara online, kita ada satu kampus yang kita banner di belakang bangunan Balai Seni Negara, iaitu kita punya dikenali sebagai Adepo. Saya cuba tunjukkan sebentar Adepo sekejap. Okay. So ini adalah landscape view bangunan Adepo, di mana menempatkan 12 buah studio para pelukis, dan juga terdapat satu galeri, di mana di dalam galeri tersebut kita menjalankan aktiviti kelas kita di sana. Right. Okay, untuk makluman semua, program YAE juga telah mendapat perhatian oleh kerajaan Singapura, di mana kerajaan Singapura hendak menjalankan satu program yang dipanggil sebagai Trinale, program titian budaya di antara kerajaan Malaysia dan Singapura. Dan apa yang kita buat adalah Balai Seni Negara diberi amanah untuk melaksanakan program residensi pelukis, dan kita tempatkan sebanyak 3 pelukis Malaysia dan juga 3 pelukis daripada Singapura untuk menyertai program kita pada tahun 2019. So kalau kita lihat ni YAE Extend, ini adalah program dia.
program dia yang berlangsung dan pelbagai pameran telah diadakan di The Godan, Kuala Lumpur. Jadi apa yang boleh saya kongsikan dekat sini adalah untuk makluman semua, program kita menyasarkan pada tahun 2020 sebenarnya kita menyasarkan target peserta sebanyak 24 orang, di mana sebelum ini kita punya peserta hanyalah 12 orang untuk satu sesi, setahun sebanyak 24 orang, dan dengan suntikan dana oleh kerajaan Malaysia kita telah mendapat peruntukan sebanyak 1.5 juta untuk membina tambahan 12 lagi studio kepada artis, dan kita boleh tempatkan daripada 12 kepada 24 peserta untuk satu-satu masa, dan saya kira itu adalah satu pencapaian yang baik. Dan untuk makluman semua, kita juga ada membentangkan dalam satu mesyuarat bersama Menteri di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan bersama Exco Kebudayaan Negeri untuk kita memperluaskan program-program ini di masa hadapan, di mana kerana kita punya target untuk melahirkan kreatifpreneur pada tahun 2024 adalah sebanyak 340 orang. So 340 orang ni jika kita dapat kumpulkan satu negeri lebih kurang dalam 5 ataupun 5 ke 10 orang, jadi kita rasa program ini akan berkembang dengan sendiri dan dia akan menjadi satu ekosistem yang baik di dalam membentuk usahawan seni muda di Malaysia. Okay, so apakah kepentingan program ini? Kenapa program ini dikatakan amat penting? Mari kita lihat apakah data yang saya ada. Okey, untuk makluman hadirin sekalian, untuk makluman semua tetamu yang melihat live kita pada hari ini. Secara puratanya sebanyak 3,959 graduan seni dilahirkan setiap tahun. Okey, boleh bayangkan 3,959, almost 4,000 a year kita produce art graduates ni. So ke mana hala tuju mereka? Ke manakah mereka pergi? Jadi di sinilah concern, di sinilah kita kebimbangan yang dimainkan, dilahirkan oleh Balai Seni Negara, di mana kita ingin menjadikan seni itu sebagai satu career yang profesional, di mana graduan-graduan seni ini tahu apa yang sepatutnya dibuat, dan mereka boleh, at least dia boleh survive di dalam meneruskan kelangsungan hidup. Tapi kebanyakan graduan-graduan seni yang ada adalah kita sedia maklum, kebanyakan daripada mereka bertukar daripada sepatutnya menjadi seorang pelukis penuh masa ataupun menjadi seorang yang terlibat dalam bidang seni, dan mereka kebanyakannya bertukar kerjaya menjadi guru, bekerja di agensi-agensi periklanan. Tak ada masalah, benda tu semua tak ada masalah, cumanya kita mahukan ia berkembang selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan lagi masyarakat yang lebih kreatif. Jadi dengan data yang kita ada, kita tengok lagi satu, iaitu seterusnya di sini adalah peranan kita yang saya sebutkan tadi, Akta 724, dan objektif program ini adalah kita hendak mengubah mindset seorang artis, kita hendak to modify mindset of artists to be more enterprising. Kita nak transform artists to turn artists into art entrepreneurs, dan macam mana mereka perlu sustain, mereka perlu berada di dalam industri ini to ensure artists are able to sustain themselves and profit from their creative ventures. Seperti kita sedia maklum, kebanyakan artis daripada pengamatan, daripada risikan dan research yang kita buat, mereka lebih bersifat introvert, di mana mereka tidak mudah untuk seorang artis bercakap tentang karya, bercakap tentang mengiklankan diri, bercakap tentang apa yang dia buat. Kebanyakan artis membuat kerja secara di belakang takbir, dan curator, galleries, art manager yang akan menceritakan tentang karya-karya yang mereka buat. So dekat situ kita nak ubah mindset bahawa sebenarnya ada perkara yang kita perlukan third party, kita perlukan pihak ketiga untuk berkembang, untuk mengembangkan lagi kita punya potensi, dan ada perkara yang kita perlu menggunakan potensi diri kita sendiri untuk bergerak dengan lebih jauh ke hadapan di dalam bidang seni itu sendiri. So apa yang kita berikan di sini, pengajaran approach kita adalah secara praktikal, kita buat hands on, dia ada guidance daripada business mentor kita. Dan setiap peserta yang menyertai program Young Entrepreneurs, tolong beritahu kepada siapa-siapa yang ada anak ataupun adik-beradik, abang-abang, kakak-kakak yang sedang berada di dalam universiti, di dalam bidang kreatif,
apa yang kita sediakan, kita memberi studio space, kita bagi satu studio, exhibition facilities, coach, mentoring, consultancy, networking, funds for art materials and curatorial support, transportation for local visits, monthly stipend. So untuk makluman, anda mendapat bayaran bulanan sebanyak RM850 untuk anda survive di dalam program kita. Kita juga memberi overseas residency optional, tapi itu bergantung kepada penajaan yang kita terima. Untuk makluman semua, kita mendapat tajaan pada 2017 di mana ketujuh-tujuh peserta YAE yang Art Entrepreneurs telah berjaya membuat residensi di luar negara, iaitu saudara Mohsin sendiri membuat residensi di Republik Czech, Teh Nadira berada di Germany, Fong Yang berada di Shanghai, China, Jessica berada di Edinburgh di Scotland, dan saudara Farhan berada di Indonesia, Fikril berada di Indonesia, saudara siapa lagi satu? Farhan, Fikril, Bob Sopan, Afiq, ya, saudara Afiq juga berada di Indonesia. Jika anda ada, sebelum itu jika ada apa-apa soalan, boleh je type soalan dan saya akan cuba menjawab apa-apa soalan yang ada daripada anda semua. Kami amat menghargai. So bayangkan dengan melalui program yang kita ada, program pembiayaan sepenuhnya oleh Balai Seni Negara, kita berjaya mendapat sponsor daripada ECM Libra. ECM Libra Foundation telah memberi kita sebanyak RM107,000 untuk membiayai program residensi artis-artis ini di luar negara. So saya kira potensi itu ada, tinggal bagaimana anda ingin melihat program ini sama ada berjaya ataupun tidak. Dan permasalahan dengan artis adalah satu yang kita nampak, kebanyakan fine artist, mereka mempunyai satu attitude di mana mereka tidak bekerja secara profesional. Dan okey, saya tak kata semua, tapi mereka ada yang tidak bekerja secara profesional, di mana bila kita lihat, okey, sepanjang kita menjalankan program, kita juga dapat lihat contohnya mereka terlalu suka membeli masa, dan mereka suka membeli masa atas alasan idea itu tak sampai, kita tak boleh buat karya, idea tak sampai, sedar-sedar dah pukul 11 pagi. Lepas tu bila tanya kenapa tak start buat work, oh kita tak boleh nak ready, lepas tu dia bersembang kononnya untuk dapatkan inspirasi, lala dah pukul 4 petang, lala malam dah tidur. So dia banyak melepak, membuang masa daripada dia membuat karya yang sepatutnya membantu perkembangan diri dia. Jadi dekat sini kita ubah, kita bagi artis ni lebih disiplin, macam mana dia perlu buat time management, macam mana artis ini perlu bergerak pantas merebut peluang yang ada, membuat pitching, merebut segala peluang yang ada untuk at least mendapat bayaran atas khidmat profesional dan menjadikan mereka boleh bertahan di dalam industri seni ini sendiri. Dan seperti kita sedia maklum, artis-artis profesional juga kebanyakannya yang kita lihat di Malaysia juga mempunyai profession lain sebagai supporting, dan di situlah kita manfaatkan peluang ini untuk memberitahu kepada artis muda bahawa ramai juga artis yang berjaya di luar sana mempunyai kerjaya lain, iaitu sebagai pensyarah, ada yang membuat karya-karya berbentuk komersial untuk membantu kewangan dan membuat karya yang berbentuk lebih kritis dan kreatif untuk memastikan nama mereka tetap berada di pesada seni tanah air. Okey, seterusnya kita lihat, untuk makluman, kita punya program iaitu kita menggunakan teori consultant, mentor, coach, iaitu CMC approach, iaitu first is consultant, a consultant works with the system, dan a coach work with the person, dan a mentor use his experience to help a person in the system. So mentor ini kita panggil profesional yang berada di Malaysia. Contohnya CEO company, kita ada galleries, kita panggil curator, kita panggil artis itu sendiri untuk berkongsi experience, pengalaman dan menceritakan selok-belok tentang dunia seni itu sendiri. Dan peluang inilah yang saya kira tidak ada di dalam mana-mana institusi untuk memberi peluang kepada artis muda untuk belajar. So apakah dia punya development stage dia adalah analyze, kita diagnose, kita prescribe dan juga kita observe. Seterusnya inilah dia punya circle of kita punya teori terhadap pembelajaran di dalam program Young Entrepreneurs, iaitu YAE, CMC Skills Development Cycle, Analyze, Diagnose, Observe, Prescribe.
kalau ada yang bertanya kepada saya siapakah sebenarnya yang mengemukakan teori ini, iaitu adalah saudara Marco Tom. Okey, seperti yang dilihat di dalam skrin, Marco Tom iaitu seorang sarjana daripada Jerman, dan kita pernah menjemput saudara Marco dalam kita punya program National Art Symposium yang kita adakan di Balai Seni Negara pada tahun 2009. Merupakan buat berjulung-julung kalinya kita mengadakan satu program simposium di situ, dan kita berjaya menjemput sendiri saudara Marco Tom untuk hadir, dan juga seorang lagi CEO kepada Police Marine Quarters iaitu saudara William To. Bayangkan orang yang terlalu sibuk, dia punya position tu dah sama macam AirAsia punya CEO, tapi dia sudi datang ke balai sini untuk berkongsi ilmu dia macam mana dia bangunkan kuartus polis yang terbengkalai menjadi satu pusat komersial seni di Hong Kong. Dan juga macam mana saudara Marco Tom berkongsi 5+2 model dia, iaitu ideation, strategic thinking, opportunity identification, networking, leadership plus finance marketing, iaitu so macam mana beliau boleh hadir dan berkongsi pengalaman kepada kita. Dan saya kira ada juga di antara pengunjung Facebook Balai Seni pada hari ini yang turut bersama-sama berada di auditorium melihat program kita. Kalau ada orang tanya apakah kepentingan program ini kepada kita, okey, kita lihat berapakah sebenarnya pendapatan pulangan kepada industri yang telah diberi oleh keseluruhan. Okey, ini adalah data yang saya ada. Saya kongsikan bersama semua. Data ni anda boleh ambil, data ni valid. Okey, untuk anda lihat pada tahun 2017, pulangan ekonomi kepada negara dalam bidang seni sebanyak 53.65 juta. 53.65 juta pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 sebanyak 71.46 juta. Jumlah ini tidaklah terlalu besar untuk dikira sebagai pendapatan negara secara keseluruhan. Namun pulangan industri ini sangat penting dalam kita mengangkat nilai seni di Malaysia kepada nilai yang lebih tinggi. Okey. Maksudnya dengan adanya data ini, dengan adanya dapatan-dapatan kajian ini, ia memberikan satu persepsi yang berbeza kepada pihak-pihak berkuasa, kepada pihak berwajib, contohnya kepada pihak menteri, pihak yang bertanggungjawab terhadap membuat dasar-dasar kerajaan untuk melihat betapa pentingnya industri seni di Malaysia ini untuk diberi perhatian dengan lebih serius. Daripada program ini, sekecil-kecil program yang dilihat kecil dan pernah ditertawakan, diejek, dituduh kita hendak melacurkan seni. Bayangkan sebuah program yang baik untuk usahawan seni, kita dituduh hendak melacurkan seni dengan mengajar peserta-peserta untuk menjual karya. No, kita tidak mengajar. Cuma kita mengajar bagaimana mereka tahu hak-hak mereka. Bila ada agreement, ada perjanjian dengan galeri, ada perjanjian dengan pihak luar, mereka tahu apa hak mereka dan mereka sendiri boleh keluarkan mereka punya business plan untuk menjadikan sebagai orang kata apa, secondary passive income kepada mereka. Let's say mereka buat bisnes, contoh macam baju saya pakai ni dibuat oleh saudara Muhsin, dan dengan baju yang ada ni dia boleh jual kepada halayak untuk dia survive. At least dia dapat income dan dia boleh produce karya-karya yang baik. Jadi untuk makluman juga, saya melalui tadi saya ada share tentang 1.5 juta dana yang diberi oleh kerajaan untuk pembangunan kita punya infrastruktur, di mana ini adalah contoh bangunan yang akan dibina, yang sedang dibina, tapi malangnya kita terpaksa berhentikan buat sementara kerana COVID-19 yang berlaku. So inilah gambaran kampus, kita boleh panggil kampus lah. Dia bukan, dia ala-ala kampus lah, art depo yang baru nanti. So, dan saya perkenalkan juga, ini adalah head coach kita, saudara Dr. Rahim, Dr. Ibrahim Said, dan apa lagi Okey, untuk makluman, setiap peserta-peserta yang ada di yang mengikuti program kita juga pada masa yang sama kita mohon mereka untuk organize program sendiri, mereka jalankan program-program yang ada dengan bantuan daripada Balai Seni Negara, dan setiap peserta yang join kita akan dapat buku-buku seperti ini, iaitu adalah macam kita panggil dia punya hala tuju dalam YE, dia punya syllabus yang ada, kita ada dekat sini prospector and cost catalog, so at least dia akan tahu. Dan
kalau anda lihat buku-buku illustration ini oleh Hafiz Sulaiman, buku ini dibuat oleh artis itu sendiri sepanjang berada dalam program kita, dan kita juga dapat lihat semua buku-buku yang ada ini amat penting. Penerbitan-penerbitan ini amat penting kepada dalam profil artis itu sendiri, dan dengan bantuan, dengan tunjuk ajar yang kita bagi, mereka mampu produce mereka punya katalog dan sebagai profil mereka untuk berada di luar itu nanti. So saya kira ada soalan apa-apa kan saya nak check. Apa? Hafiz Osman. Apa ni? Okay, right. So kita minta kalau ada apa-apa komen dan pertanyaan, bolehlah bertanya kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab dengan baik. Fine artist tu tak profesional? Tak. Bukan macam tu. Saya nak bagi tahu artis ini sebenarnya memang dalam bidang yang profesional. Saya nak bagi tahu ada attitude mereka yang tidak sesetengahnya tidak berkarya, tidak mengisi ruang yang ada dengan secara profesional. So kita mengajar mereka macam mana nak buat time management, apa yang mereka sepatutnya buat, dan tapi ia bergantung kepada attitude dan juga mindset yang ada pada artis itu sendiri. Right. So seterusnya saya kira kalau saya cakap seorang-seorang dia macam shock sendiri pula. So saya pun dah bercerita tentang program yang kita jalankan, dan untuk makluman nanti saya akan sambung lagi. Saya rasa saya boleh jemput saudara Mohsin untuk bersama dengan saya untuk berkongsi pengalaman dengan kita di dalam apa yang telah beliau lalui di sini. Ada satu komen Mohsin sekejap 12 studio dan 1 galeri, target peserta 24 orang, usahawan muda Malaysia 3959 kan. Oh, seni itu bidang profesional, kebanyakan sepatutnya menjadi penggiat seni, tapi tukar profesional kepada guru bidang lain jadi dahsyat. Terima kasih kepada saudara Irwan Adenan yang membuat minit terhadap apa yang saya bualkan di sini. Allowance tu bukan 800, dia 850 sebulan. Okey, untuk maklumat, saya ada soalan daripada saudari ataupun saudara Suaina Muhammad, sejauh mana relevan YE dalam industri seni sekarang? Untuk melihat, kalau kita berbicara soal kesan yang berlaku sepanjang COVID-19, kita harus berdepan dengan realiti bahawa semua bidang mendapat kesan yang sangat teruk dengan pandemik yang berlaku. Jadi untuk sekarang kebanyakan, dan kena pula kita tidak dibenarkan untuk macam galeri dan event. Seni ini lebih kepada event, lebih kepada kefahaman, lebih kepada pendidikan, pengajaran yang perlu melibatkan khalayak ramai. Jadi dengan tiadanya program-program yang dapat dijalankan secara langsung, maka ia sedikit sebanyak memberi kesan yang agak teruk, di mana punca pendapatan artis itu akan menurun. Dan tapi untuk makluman, saya sertakan kat sini, bagus juga soalan itu tadi, saya sertakan sekali lagi data yang kita ada berkenaan tentang pendapatan artis yang sepanjang program menyertai program kita. Okey, kita lihat sekejap ya. Alright. Okey, income generation. Kita tengok dekat sini. Jumlah tajaan yang kita berjaya dapat daripada ECM Libra, kita dapat juga daripada Yayasan Hasanah, kita dapat juga daripada Sifu, Branding.com, YouGrow, Symphony by Chef Joe adalah ini secara wang tunai sebanyak 180,000, dan kita juga mendapat grant dan loan offer daripada pihak luar iaitu PNB, Tube, Mara sebanyak 355,000, dan total income during program untuk peserta pertama sehingga ketiga, kita ada 4 cohort termasuk plus 1 which is YE Extend yang 6 orang tadi. So kita ada 1 hingga 3. Data yang kita kumpulkan, pendapatan keseluruhan peserta adalah sebanyak 478,113. Maksudnya kat sini apa yang saya nak bagi tahu, jika kita tidak ada apa-apa isu yang berlaku yang di luar kawalan kita, which is apa yang berlaku ni adalah di luar kawalan kita, insyaAllah sebenarnya artis-artis ini mereka mampu untuk survive, untuk at least mereka tahu bagaimana untuk mereka mencari sumber pendapatan, dan bukan saja bergantung kepada nasib dan menunggu panggilan-panggilan kerja dan akhirnya duduk di rumah tanpa berbuat apa-apa. So ini adalah support dan funding daripada ECM Libra sebanyak 108,600,000 ringgit, Yayasan Hasanah sebanyak 58,000. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang ada di Balai Seni Negara, dan kita juga ada collaboration daripada pihak luar. Networking adalah key
memainkan peranan sangat penting dalam program YE, iaitu kita ada bayangkan kita ada Pixam, kita ada MDEC, kita ada Rio, kita ada Mersing Art Fiesta, Art Expo Malaysia, Art Deco, Tune Hotel, kita ada juga daripada Batik, Fun Walk, Say Something Nice, ICM Libra, Rempah, dan kita ada banyak yang sudi membuat kolaborasi bersama-sama dengan kita, dan ia memberi peluang kepada artis untuk pendedahan yang baik. Seterusnya, kita juga telah ada satu program di mana pihak kedutaan Taiwan telah meminta untuk artis mereka menyertai program kita dan dibayar oleh mereka. Okey, saya jelaskan kat sini, program itu dibayar oleh kerajaan Taiwan, bukan menggunakan dana negara ataupun balai seni negara itu sendiri. So kita telah menerima satu artis iaitu Lin Xinyi untuk bersama dengan kita dalam kohort ketiga, di mana beliau menyertai kita dan disponsor sepenuhnya oleh kerajaan Taiwan. So pengiktirafan itu telah berlaku lah. Dan untuk makluman juga, kita juga telah membentangkan paper di Singapura, di Nanyang Polytechnic Singapura. Kita juga ada membentangkan satu paper di France, iaitu di Audencia Business School di France. Okey, saya rasa saudara Mohsin pun dah agak boring kan ni. Dia kata lama sangat ni, dia kata bila masa dia nak bercakap. So okey, ada soalan. Okey, Dr. Rosli Zakaria, nanti saya akan jawab soalan tu. Hai, salam, waalaikumsalam dari Kuching, steady orang Kuching. Fitra binti Kamarudin, thank you Balai Seni Negara. Fitra juga merupakan alumni kita dan alhamdulillah saya kira beliau telah berjaya. Right, seterusnya ada daripada Atan. Okey, mantan dekan dan pensyarah di UMK telah menggerak inisiatif ni sejak tahun 2008. Tahniah, nanti kita akan bacakan semula komen-komen ni. Wah, rasa macam blogger dan YouTuber pula. Okey, sekejap saya serahkan seterusnya kepada Mohsin untuk beliau berkongsi kepada kita. Kita masih menjaga jarak kita, Mohsin . Right, teruskan. Right. 1 meter Ya, 1 meter. Okey, Assalamualaikum. Okey, dekat sini kalau untuk sharing apa pengalaman, apa yang dapat dekat dalam program YE ni, masa tu 2017 kan. Yeah. 2017 mana kita orang sebagai artis mesti berkarya macam biasa, cuma diselipkan macam mana dengan management tentang pengurusan perniagaan itu sendiri. Macam kalau tengok sekarang ni creative industry dia masih dalam kategori ekonomi gig, so yang sekarang ni memang penuh, apa government sendiri pun sedang giat nak menguruskan benda ni. Contoh macam kadang-kadang kita ni macam artis ni kita tak ada income tetap, and then tak ada perkeso, sokso, KWSP. So benda ni semua kita orang kena buat. Kita orang kena ada register SSM, and then buat sokso semua tu, KWSP. Dan ini antara benda-benda yang kami dapat dekat dalam program ni. Selain pada tu bantuan-bantuan macam konsultansi, macam mana pengurusan, banyak dekat YE ni banyak tentang pengurusan lah. And then macam once bila kita dah enter dalam ni, baru kita nampak ada market-market yang lain selain pada commercial gallery. So kita orang dapat market lain, macam expose dengan perolehan dengan government ataupun swasta, sebut-sebut harga yang perlu dibuat, sebut harga. Benda-benda ni pun memang kita orang tak plan, tapi bila dah masuk dalam ni baru nampak the bigger picture kan. So macam mana nak enter, dan even termasuk pun dalam art residency yang kita orang buat dekat few negara lain kan. So macam mana nak buat write up benda tu. So banyak dalam program ni lah. So macam start dengan program ni, rasanya kita orang start bukan terus berkarya masa zaman school dulu mula kan, masa kat UiTM pun memang macam tu. Cuma start dekat sini kita kena plan apa yang nak kena target, macam mana nak buat business plan tu, and then apa kepentingan business plan, and so macam mana nak buat cash flow semua ni. Business plan, cash flow, semua ni dia akan control kita. So even macam mana nak merancang, kita nak kena ada 6 bulan ke depan punya
fokus. So macam mana kalau even macam sekarang pun balik sini masih membantu kami macam pasca COVID-19 dia orang mesti ada guide lagi tanya feedback semua tu. So ini untuk masa depan pula. Lepas pasca COVID-19 ni kita tak tahu kan macam mana dia punya trend market tu macam mana kan. So banyak nak ada collaboration dengan sini lah. Lagi nak ni tu pulang ada apa nak tambah? Apa nak tambah lagi kalau ada nak tanya ke apa kan. So itu kot experience yang saya dapat lah, yang pada saya yang amat berharga tu bila diorang tekan apa dekat YE ni dia tekankan pasal cash flow, pasal business plan, so baru kita boleh nampak the bigger picture. Kalau tak kita buat macam mana nak buat lah, lebih buat lepas tu campak dekat galeri kan. So dia tak cukup luas, padahal sebenarnya banyak lagi potensi yang ada. Itu pandangan saya. Okey, saya serah balik pada saudara kurator kita, Riyadi. Okey, terima kasih saudara Muhsin di atas perkongsian itu tadi. Jadi saya kira jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan program kita pada hari ini bahawa program ini dia memberi kesan yang baik, impak yang positif kepada artis. So kita ada sekarang ni lebih kurang 49 orang artis yang telah menyertai program kita, dan saya tidak kata kesemuanya berjaya. Program ini adalah dia akan berlangsung sama ada dia akan ada pro and cons sama ada dia akan berjaya atau tidak, bergantung kepada peserta itu sendiri, bergantung kepada artis itu sendiri. Namun apa yang saya boleh katakan, dan ada juga persoalan bertanya kepada saya, adakah setelah mereka join program ini mereka layak digelar artis ataupun digelar sebagai usahawan seni? Saya serahkan kepada tuan-tuan sebab bidang seni merupakan bidang mereka. Mereka ada skill, mereka ada kemahiran, mereka telah diajar dengan baik oleh pensyarah-pensyarah di universiti. Kita ada banyak pensyarah yang hebat di universiti telah mengajar mereka tentang skill, tentang bahan, filosofi, teori, apa sahaja kupasan-kupasan ilmu tentang seni mereka telah diajar. Namun dengan apa yang mereka ada, bayangkan dengan ilmu yang mereka ada, skill yang mereka ada, digabungkan dengan ilmu keusahawanan, betapa cantiknya gabungan itu, ekosistem itu terbentuk dengan cantik, dan mereka ini akan lebih tahu apa yang berlaku di dalam industri luar, bagaimana untuk menyediakan proposal yang baik, bagaimana untuk approach galeries, dan bagaimana juga untuk mereka menghasilkan karya yang baik. Jika mereka ingin menghasilkan karya yang bersifat kritikal, bersifat provokasi, bersifat karya-karya seni yang level yang tinggi, mereka tetap masih boleh melakukan karya kerana mereka tidak ada beza dengan seorang pengkarya seni yang bekerja sebagai pensyarah. Mereka tidak ada beza dengan pensyarah seni yang membuka kelas-kelas seni. Mereka tidak ada, pensyarah seni pula pelukis. Mereka tidak ada beza. Dan kita ada contoh-contoh lain. Contohnya kita pernah panggil saudara Bayu Utomo Rajikin untuk bersama dengan kita dalam sesi sembang seni. Beliau merupakan contoh yang baik, seorang pelukis yang prolific, seorang pekarya yang hebat, dan pada masa yang sama beliau juga run sebuah galeri di mana untuk sebagai galeri itu sebagai ruang kepada pelukis-pelukis muda ataupun apa sahaja objektif yang ingin beliau capai. Itu adalah contoh yang baik pada saya. Saya tengok balik kepada komen-komen yang ada untuk saya jika ada apa-apa soalan yang saya boleh tanya. Saya jawab soalan Prof. Dr. Rosli Zakaria. Assalamualaikum, maaf lewat dengar, kenapa lokasi hanya di BSN tidak sebar luas? Untuk makluman doktor tadi, saya ada jelaskan yang kita sebenarnya telah pun Ketua Pengarah kita telah pun membentangkan program ini di Motek, bersyuarat bersama-sama Exco Negeri, Exco Pelancongan Negeri kalau tak salah saya pada waktu itu, dan saya sendiri telah bentangkan kepada KSU Motek Alamut tentang program ini, di mana kita minta disebar luaskan kepada negeri-negeri. Namun saya kira perkara itu saya serahkan kepada pihak negeri yang telah mendengar pembentangan ini, dan mereka akui program ini baik, cumanya saya rasa masalah dari segi peruntukan dan bajet oleh kerajaan-kerajaan negeri. Seterusnya perkongsian daripada dekan, saya kira Dr. Prof. Atan. Untuk makluman, di Fakulti Teknologi Kesenian dekat UMK Universiti Malaysia Kelantan, saya kira telah diwujudkan Creative Accelerator Center, which is satu inisiatif yang sangat baik. Alhamdulillah, kita harus kembangkan lagi perkara ini supaya kita tak nak lagi dengar ada parents yang menyatakan bahawa anak saya ambil fine art, dia suffer dekat rumah, tak ada kerja, tak tahu apa nak buat, tak boleh buat apa, duduk melangut.
apa kau buat ni, kau ambil seni lukis, kau melukis je ke, apa benda kau melukis ni, dia kata kan. Kita tak nak benda-benda ni terjadi dekat dalam sebolehnya dalam kita punya industri. Seterusnya, okey. Okey, jika ada soalan boleh juga tanya lagi. Okey. Terima kasih. Saya kira kalau tak ada apa-apa soalan, saya boleh tamatkan kita punya sesi perkongsian. Namun sebelum itu, jika ada apa-apa saya check lagi kalau ada apa-apa yang saya nak share dengan tuan-tuan. Dan okey, untuk makluman, program ini dibuka penyertaan kepada semua, dan pada tahun ini memandangkan kita punya pembangunan studio tu belum tertangguh, kita akan buka lambat dan kita akan sedang memikirkan inisiatif yang terbaru, sama ada kelas akan dibuat secara online ataupun apa saja. Dan tuan-tuan boleh email kepada saya, saya sertakan email saya untuk sebarang penyertaan daripada siapa-siapa. Boleh emailkan CV kepada saya dan kita akan rekod. So saya letak dekat sini saya punya email. Jadi tuan-tuan boleh zuriadi@artgallery.gov.my. Kepada siapa yang ada anak, student, pensyarah yang ada student-student yang dah graduate. Program tak lama, program sepanjang 3 bulan sahaja yang kita jalankan di dalam program YE ini. So 3 bulan tu anda dibayar dan diberi studio, dan juga bukan setakat studio, art material, kamu nak berkarya ataupun apa, beri. Dan di akhir program akan ada satu pameran seni, pameran yang kita sediakan marketplace untuk anda berjual beli karya, dan yang menarik adalah anda diberi peluang untuk melakukan pitching di hadapan khalayak. Maksudnya pitching di hadapan business investor yang ada, dan setakat yang saya faham, setelah pitching ini dijalankan di atas stage pada hari perasmian itu, ada beberapa company, ada beberapa pelabur yang approach artis itu sendiri untuk melihat potensi dan berkolaborasi untuk bekerjasama dengan program itu. So boleh email kepada saya, dan penyertaan kepada umur 18 tahun sehingga 35 tahun sahaja. Siapa yang tahun ni 36, minta maaf, kita sampai 35 saja. Dan saya juga diasak pada Art Expo Malaysia, bukan Art Expo, Art Ideco, diasak soalan oleh geng-geng senior artis, bertanya kenapa program ini hanya dijalankan kepada pelukis-pelukis muda, bagaimana dengan kami pelukis lama. Tapi saya kata kita fokus satu persatu dulu, kita fokus one area. Bila ada rezeki kita akan buka lagi berdasarkan kapasiti yang kita ada. So saya kira kalau tak ada apa-apa soalan yang baru, okey. Betul, Azrin Adrina, sebenarnya era kini menuntut lebih banyak golongan seni untuk menyemarakkan idea kreatif mereka. Peluang orang seni jauh lebih tinggi. Ya betul. Sebenarnya sebelum pasca COVID-19 ni, saya sampai melihat tidak ada problem sebenarnya dalam industri seni, kecuali anda hendak menjual karya. Anda hanya fokus untuk menjual karya kepada galeri ataupun kepada kolektor. Itu adalah satu isu, sebab untuk anda bersaing dengan pelukis-pelukis profesional, pelukis-pelukis yang sedia ada, pelukis-pelukis yang mantap di luar sana, sebenarnya agak jauh, dan kita perlu tahu liga kita di mana. Kita kena tahu league kita kat mana, dan kita perlu tahu kedudukan kita di mana. Untuk bersaing agak jauh, dan kita gunakan peluang yang lain untuk kita berkembang untuk memastikan kita boleh sustain dalam industri ini. Seterusnya, okey, Dr. Rosli. Cik Amarudin Arifin, otai nampak molapeh. Minta maaf, janganlah cakap macam tu. Kalau macam Cik Amarudin dah memang bukan setakat otai lagi dah, dia dah level-level sifu dah saya panggil lah. So kita ada pengerusi daripada Zaki Hadri, pengerusi Persatuan Seni. Pelukis lama kena berganding dengan pelukis baru. Ya betul. Sebenarnya kolaborasi tu perlu ada, pelukis lama dan baru bergabung. Sebenarnya tak ada yang lama, tak ada yang baru, tak ada yang baru, tak ada yang lama. Okay, ego tu yang membataskan antara kedua-dua pihak. So saya kira kita pun dah melebihi masa yang ditetapkan. Saya sebenarnya dibagi sejam je, tapi saya suka kan nak cakap benda-benda macam ni, sharing is caring orang kata. Alright, so sebelum saya akhiri saya punya live kami, saya dan saudara Muhsin di sini. Okay, kita kena ada jarak-jarak sikit, nanti kan orang kata jarak. Kita punya jarak memang jauh kan. Alright, so apa saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, menyambut Hari Raya kepada semua follower Facebook Balai Seni Negara, dan semoga
malam-malam akhir Ramadan ini kita berjaya mendapat Lailatul Qadar, masing-masing mendapat ni. Dan kepada yang non-Muslim, sama-sama kita meraihkan kedatangan Syawal dan juga bulan Ramadan. So saya kira, macam mana dengan cakap? Okey, sama je, sama Hari Raya. Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alright.